Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadrati jaddina sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa thumma ila arwahi azwajihi wa ahli baitihi wa ashabihi, wa khususan ila bulyani ibni mulkan nabiyullah Khidir alaihi salam, wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina, wa khususan ila ruhi Syekh Ismail bin Abdul Qadir Al-Fattani min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha min usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin al-hikmah waftah alaina min ladunna ilma kama fatahna bihaqqi taha abil kaunaini wa jaddal hasanaini abil batu wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Faqala asy-syaikh al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, puji-pujian itu bagi Allah. Siapa Allah? Yakni Tuhan yang menerangkan hati-hati kekasihnya, kekasih Allah dengan nur iman dan menetapkan dia nur iman padanya, pada hati-hati kekasih dengan turus pengetahuan dan mengertikan pelajaran dan mengkejapkan pengetahuan hati-hati kekasih dengan mengertikan dalil-dalil dan merenung-renung fikiran dan mengulang-ulangi bicara dalil hingga latas pada pandangan uqala dan terangkat kesamaran. Panjang sikit ni. Ini orang panggil khutbah kita yang kedua. Setelah mana musannif rahimahullahu ta'ala memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, lalu pada Mekah memulakan kali kedua. Ini orang panggil mula dengan makna idhafi, mula dengan makna selepas daripada bismillah. Kerana warid dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh mula juga dengan alhamdulillah. Dalam hadisnya sebut kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdalati au bi alhamdulillahi wa fi riwayatin fahuwa aqta
fahuwa abta, fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa ajzam, bimakna qalilul barakah. Dalam hadis juga ada berbunyi tiap-tiap pekerjaan yang ada harga di sisi agama, yang tidak dimulakan dengan memuji kepada Allah, atau dalam riwayat yang lain dengan lafaz alhamdulillah, maka pekerjaan tersebut terputus, terpotong dengan maknanya sedikit berkat. Bermakna dua orang panggil hadis Nabi SAW suruh buat mula. Ada hak suruh mula dengan bismillah, ada suruh mula dengan alhamdulillah. Bagaimana kita nak ihtimal? Kita tak boleh nak ihtimal kerana kita tak pandai. Macam mana ulama tu dia tanggung? Ada itu ni. Kalau kita orang tanya kita, ni hadis suruh mula dengan bismillah, ini hadis suruh mula dengan alhamdulillah, nak mula hak mana satu ustaz? Mulalah hak mana-mana tu ni. Tu kita dah tu ni. Mula tak apa berlaku, jangan duduk tak baca je. Tu orang panggil apa? Pandai-pandai dia panggil. Bukan pandai, memandai-mandai, tak? Wak bijak-bijak. Orang tanya lagu mana ni ustaz? Hadis ni bercanggah ni. Hak ni suruh mula dengan bismillah. Hak bulan lalu suruh mula dengan bismillah. Hak bulan ni suruh mula dengan alhamdulillah. Hak mana so kena wak mula dulunya. Dah tu ni. Kita jawab dengan orang panggil jahil kita kan, wak mula hak mana-mana tak apa berlaku, asal kau baca. Jangan tak baca langsung, jangan. Itu siapa syarah tu? Kepala otak sendiri syarah. Bijak orang panggil, pandai-pandai. Maka kita orang tak pandai ni, kita tak pandai nak berinteraksi dengan dalil. Walaupun dalil itu kita tahu itu dalil. Maka ulama'nya dia pandai, kerana dia ni ada orang panggil sifatun man yustadallu bihi, sifat-sifat orang yang berkelayakan untuk berinteraksi dengan dalil secara direct. Kita tak boleh, kerana kita tak pandai. Kalau ikut kita kan, boleh mula belaka-belaka lah nak mula hak mana ada tu ni. Maka ulama' dia tidak macam kita, kerana mereka ni ada orang panggil kriteria, kita kata ciri-ciri orang yang berkelayakan untuk berbicara dengan dalil secara direct. Maka bagaimana ulama' menanggung? Ulama' menanggung hadis Nabi SAW yang mafhumnya seumpama suruh kita mula dengan bismillah, itu dikatakan ibtidaan hakikiyan. Mula hak mula-mula sengoti, kita kata. Adapun hadis Nabi SAW suruh mula dengan alhamdulillah, ini orang panggil ibtidaan idafiyan. Mula dengan idafah, dengan apa? Dengan nisbah setelah daripada bismillah. Jadi senanglah kerana ulama syarah ke kita. Kalau ulama tak syarah ke kita nak buat bijak sendiri tak boleh. Nak mula hak mana dulu? Tak nak baca sekali seketak dalam satu kalimah. Bismi alhamdu. Siap. Ar-Rahmani lil. Ar-Rahimi lah. Jadi kelima. Mana capur dalam itu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, pergi masuk salapah sekali belapah. Tak boleh. Lepas tu hak mana-mana dulu. Bermakna kalau kita ambil salah satu, kita tinggal satu lagi. Sedangkan hadis ni kita kena buat amal belaka. Hak mana boleh buat amal? Macam hadis Nabi SAW wasiat pada Sayyidina Ali, tidak ditinggalkan kuburan melainkan diratakan daripada binaan. Tengok sahih, ya sahih. Pada hadis Nabi SAW, sahabat cerita Nabi sendiri pergi bina kubur atas kubur anak dia Ibrahim bin Muhammad, kubur Sayyidina Uthman bin Khuzaif. Nak kata apa? Nabi sendiri buat tu kerja tu. Nabi sendiri pergi ambil batu-batu, pergi bina di atas kubur sahabat, kubur anak dia, kubur sahabat. Pas buat pula orang panggil apa? Tanda, kata ini kubur sahabat ni. Ini Nabi suruh perata kubur. Hak ni Nabi sendiri buat. Kita nak buat amal hak mana? Kalau boleh kau puak kita kan, rata kubur dah tu ni. Start kereta sodak. Tahu kereta sodak?
kereta berdoza tu. Nah, masuk dalam kubur, sodok semua mana-mana kubur hak ada binaan. Tak kena itu. Atau kita buat amal hak sah lagi. Mana hak Nabi buat bina atas kubur. Oh, kita siap nak mati tu siap dah. Kubur aku buat 2 3 dah, buah hekong sekali. Cat warna hijau, cat warna biru. Contoh. Nah, pesan siap dah suruh buat kubur begini-begini. Nah, tak boleh ke? Pas kubur hak mana hak Nabi suruh berkata. Kubur hak mana hak Nabi suruh buat. Tu ulama dia tanggung. Nah, tu tanah wakaf, tanah orang muslimin. Tak boleh dibinakan binaan melainkan diistisna. Kenapa Nabi bina di atas kubur sahabat tadi? Kerana ini sahabat, bermakna orang yang ada kebesaran dalam agama seperti ulama, maka diistisnakan kuburnya daripada tidak dibenarkan dibina, orang panggil binaan, maka dibina. Sebab itulah kita tengok kubur-kubur alim ulama di Mesir, bukan ulama tak jumpa hadis suruh perata kubur. Ulama jumpa dah. Apa dibina kubur ulama besar-besar kadang-kadang ada binaan di atas kubur dia. Nah, ada kubur dah pula. Kerana ulama faham hadis, hak mana hak boleh dibina, hak mana hak tak boleh dibina. Kalau kubur kita sendiri, tanah kita bukan tanah wakaf, boleh tak kita nak bina? Harus. Harus. Tu harus kerana tanah kita. Tapi gila letak lapu nyala kubur, hak tu makruh litahrim. Kerana apa? Membazir. Macam kubur-kubur terlampau orang panggil wak besar ke kubur, kadang-kadang setengahnya letak lapu warna hijau. Ada kubur-kubur Tok Wali. Ini orang panggil hak ketinggalan, kejuhalaan, orang panggil kebodohan orang belakang pula. Dia pergi bubuh lapu nak nampak comel hijau dalam itu ni. Itu tak ada manfaat. Maka itu haram kerana membazir. Ada pun pasal lapu untuk kita baca Quran, itu tak apa. Apa pasal lapu kubur? Orang kubur tak ada hajat dengan lapu. Kita buat masuk lapu dalam lubang kubur pun dia duduk gelak situ lah juga. Kalau hak jenis syakawah ada ni. Kalau kita tak pasal lapu gelak lemak pun, kalau orang tu saadah ceroh. Tak ada berkait dah. Orang panggil apa? Hak jenis ambil manfaat di alam zahir ni untuk orang dalam kubur. Dari segi orang panggil apa? Maddah. Barang-barang ni. Tak ada. Ada pun dari segi amal tu, ialah pahala-pahala kita boleh kiring naik dia ni. Lepas tu pasal lapu tu untuk kita orang hidup baca Quran atas kubur. Bazir tak? Tak bazir. Hak tu tak apa. Pasal lapu saja-saja wi cerah kubur, kesian orang dalam kubur gelak lemak kesik dia ya. Duk serang. Hak tu bazir haram. Tu ulama dia bahas bagaimana nak buat amal hadis apabila ta'arud, apabila bertembung. Supaya hadisnya. Ada hadis suruh mula dengan bismillah, ada hadis suruh mula dengan alhamdulillah. Pas nak mula hak mana? Ulama dia takwil, dia ihtimal, dia hurai. Bismillah itu permulaan senoti. Ibtidaan haqiqiyan. Adapun mula dengan alhamdulillah, ini orang panggil mula dengan makna idhafi. Apa? Nisbah mula selepas daripada bismillah. Lepas bismillah nak mula hak mana pula? Alhamdulillah. Mula je kata orang panggil. Mula selepas bismillah. Tu lagu tu. Barulah kita buat amal kedua-dua hadis. Sama juga. Macam banyak-banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan permulaan makhluk ni ialah qalam. Permulaan makhluk ialah arash. Permulaan makhluk ialah air. Permulaan makhluk ialah kursi. Banyak. Awwalu ma khalaqallahu al-qalami wa awwalu ma khalaqallahu al-arshi wa awwalu ma khalaqallahu kursi wa awwalu ma khalaqallahu al-ma'i. Banyak hadis. Awal belaka tu. Nabi sebut awal-awal makhluk dijadi oleh Allah Ta'ala ialah arash. Awal-awal makhluk dijadi oleh Allah Ta'ala ialah luh. Awal-awal makhluk dijadi oleh Allah Ta'ala ialah kursi. Awal-awal makhluk yang dijadi oleh Allah ialah air. Hak mana dulu? Hak awal sekali. Maka kalau kita buka dalam kitab Syarah Sawi ala Jawharatit Tauhid, Imam As-Sawi Al-Maliki Syekhul Azhar, dia sebut orang panggil bagaimana ulama dia
tanggungkan awal-awal makhluk dijadi hak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ialah ba'da nuri Muhammadi. Tu selepas daripada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya makhluk yang permula sekali yang dijadi oleh Allah ialah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang kata Syiah weh. Ada yang kata hadis awal makhluk dijadikan oleh Allah ialah nur Nabi Muhammad ialah Syiah. Bohong. Bohong. Bukan Syiah. Ni ahli sunnah wal jamaah kita pun banyak ulama berpegang. Tetapi perkara tu ialah perkara furu'ul aqaid, bukan usulul aqaid. Benda yang furu' cabang akidah, bukan usul dalam akidah. Maka bila dikhilaf tak mengapa. Ada orang nak pegang dengan air permulaan makhluk dijadi oleh Allah. Ya, silakan. Kerana ada hadisnya. Ada orang berpegang nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal makhluk dijadikan. Ya, ada hadisnya. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia nakalkan hadis dengan sanadnya sampai kepada dalam Musannaf Abdul Razzaq. Sekarang Musannaf Abdul Razzaq hak dia mau cetak sekarang ni, dia mau buat hadis tu jahat tak jahat fuak Wahabi, dia mau tahrif, dia mau buat khianat, dia mau buat hadis tersebut. Tetapi Syekh Yasin Al-Fadani Musnidul Alam, musni alam, pemegang sanad seluruh dunia, orang panggil musnidud dunia. Dia ada orang panggil apa? Sanad hadis nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersambung sampai ke Musannaf Abdul Razzaq. Dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq ada. Dan sanad tersebut disebut oleh Tuan Guru Haji Abdullah Pondok Lubuk Tapoh, yang dinakal simpang oleh anak murid dia Ustaz Zaidi Abdullah dalam satu kitab musalsal daripada Tuan Guru Haji Abdullah Pondok Lubuk Tapoh Pasir Mas, almarhum dah dia, meninggal dah dia. Kerana Tuk Guru Haji Abdullah ni anak murid Syekh Yasin Fadani, dia terima hadis tu dan ada sanadnya menuju sampai kepada kitab Musannaf Abdul Razzaq, sampai kepada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi abi anta wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Ya Rasulullah, murayakkan aku, apakah makhluk yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebelum Allah Ta'ala ciptakan segala sesuatu? Maka Nabi SAW jawab, awwalu ma khalaqallah nuru nabiyyika ya Jabir. Awal-awal makhluk yang dijadi oleh Allah Ta'ala ialah nur Nabi engkau, hai Jabir. Wa minhu khuliqal asya, daripada nur inilah dijadikan segala sesuatu. Wa anta tilkal asya, dan engkau juga termasuk di kalangan sesuatu yang dijadikan daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis tu ada daripada sanadnya Syekh Yasin Al-Fadani sampai kepada Musannaf Abdul Razzaq. Bukan Syekh Yasin Fadani saja, sebilangan ulama mutakallimin, dan boleh dikatakan ijma' ulama tasawuf, dan begitu juga jumhur kita kata ulama fiqh, fuqaha. Ada juga ulama hadis yang berpegang dengan awal kejadian ialah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara ni termasuk daripada khilaf ulama. Maka tak boleh kita menuduh apabila orang tu berpegang dengan awal kejadian nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segera dah kita kata dia Syiah. Seperti satu orang daripada orang hebatlah, orang besar di Kelantan ni, dia buat satu pengajian dia sebut dalam pengajian dia, kata orangnya duk berzikir, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad. Kata sallallahu, amu terima daripada gurunya, nur Muhammad zillullah. Itu salah satu hak kita terima. Macam-macam sirah lah, macam-macam lafaz kita kata. Dia kata ini zikir munajat ni sebenarnya zikir daripada Syiah. Allah, cepat benar nak tuduh Syiah dia tu ni. Kena faham lah Syiah tu menata apa. Syiah tu ialah pengikut pada lurahnya
Tetapi bila diitlaqkan Syiah, kena kepada mereka yang mendakwa diri sebagai pengikut Sayyidina Ali dan zuriat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka Syiah ni banyak. Ada Zaidiyah, ada bagai-bagai orang panggil Syiah, Nusairiyah, Alawiyah, macam-macam jenis Syiah. Yang paling basak sekali, dia kata basak, mana basak ni jahat sekali lah. Syiah orang panggil Rafidah, yang mengkafirkan sahabat. Kenapa mereka ni bercanggah dengan ahli sunnah? Kerana mereka mengiktikadkan benda yang bukan masa iktikad. Mereka mengakidah benda yang bukan akidah. Mana? Ia ini melantik pemimpin. Yarkabul imamah, kita kata. Yarkabul imamah ni kalau kita buka dalam kitab Usuluddin, laisa min aqaidil iman inda ahli sunnati wal jamaah. Melantik pemimpin bukan rukun iman di sisi kita orang ahli sunnah wal jamaah. Sebab itulah bila melantik pemimpin bukan orang panggil rukun iman, maka berkhilaf dalam bab melantik pemimpin, tak bawa sampai tahap kufur, murtad, punah rasa akidah. Tak ada. Bahkan sejarah ada kan kerajaan Islam yang terasing daripada khilafah. Mana? Kerajaan Islam Andalusia. Nah itu ni, mereka buat khalifah sendiri, kerajaan sendiri. Mereka tidak join dengan Khalifah Abbasiyah. Nah itu ni. Kenapa? Kerana melantik pemimpin ni bukan rukun iman. Hak mana orang panggil melantik dengan betulnya, ijtihad seorang tu dapat orang panggil 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Tak pilih pun tak berdosa. Ada sahabat-sahabat berkecuali. Dia tak masuk sebelah Sayyidina Ali, dia tak masuk sebelah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Tak masuk. Dia kira malah nak balas kita ngajar-ngajar lah. Mana Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, fuqaha kita kata. Tak masuk mana-mana. Dia kira mengajar. Tu. Tapi zaman dulu ni teruk kau. Mu tak pilih saya jadi khalifah, jadi pemimpin, Tuhan tanya dalam kubur. Muka naki tanya, apa tak pilih saya? Apa pilih orang itu? Apa pilih hak botak tengah tu? Apa tak pilih saya? Saya ni berjanggut berserban ni. Siap. Ini bahaya tu. Mengakidahkan benda yang bukan akidah. Melantik pemimpin bukan daripada rukun iman di sisi kita orang ahli sunnah wal jamaah. Tetapi di sisi Syiah, memang. Di sisi Rafidah terlebih laginya, Syiah Rawafid, memang melantik pemimpin rukun iman. Bahkan rukun iman mereka wilayatul faqih. Mesti mendirikan kepimpinan wilayatul faqih ni. Mana? Yakni orang yang berhak menjadi pemimpin umat Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intiqal wafat, yakni wasi Rasulullah. Orang yang telah diwasiat oleh Rasulullah. Siapa? Yakni Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan zuriat dia. Bilalah demon ni wasi Nabi, maka mereka serupa dengan Nabi. Mana? Maksum, imam maksum. Tak boleh dikritik, tak boleh ditegur, tidak boleh dinasihat. Ya, nampak tak? Pemimpin kita tak boleh nasihat. Nasihat sikit kena pulau selalu. Kita kritik sikit, dia mau kata kita ni lawan perjuangan kita, ni perjuangan Islam ke apa ni. Ini pemimpin kita, ini presiden kita, ini syekh kita, ini tuan guru kita. Takkan dia melakukan kesalahan? Tengok. Jadi maksum, meletakkan sifat ismah kepada orang yang lain daripada anbiya mursalin. Itu perbuatan Syiah. Tak ada. Dalam sejarah orang panggil khilafah ar-rasyidin, khulafa ar-rasyidin. Sayyidina Umar tu satu-satu orang yang dijanji, salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijanji syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman dia jadi khalifah tu berapa kali dia kena kritik. Bukan kena kritik ke sahabat-sahabat, kena kritik ke orang perempuan mocik-mocik, kena kritik kepada orang yang minum arak, pemabuk pun kritik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak pernah gunakan title dia sebagai sahabat. Mu siapa dah lah minum arak kata ni. Aku ni Umar ni kenal tak? Tak ada. Sayyidina Umar kata betul mocik tu, Umar salah. Betul pemabuk ni, Umar salah. Tengok. Kita pendek cerita nak ayat. Itu cara orang panggil cara kita orang ahli sunnah wal jamaah. Tak ada pemimpin, orang tidak pemimpin pun tak ada yang maksum, tak ada, melainkan anbiya mursalin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang maksum. Tetapi Syiah
imam-imam, pemimpin-pemimpin mereka maksum. Kenapa? Kerana mereka ini wasi Rasulullah, wasi Nabi, orang yang telah diwasiat oleh Rasulullah untuk ganti Rasulullah SAW. Nah, maka apabila orang tak pilih yang telah dipilih, diwasiat oleh Rasulullah, maka murtad, kafir. Nah, sebab tu kita dikafirkan oleh puak Syiah Rafidah. Kenapa? Karena kita tidak memilih pemimpin yang telah diwasiat oleh Rasulullah SAW. Kita pula tak mengkafirkan dia. Kenapa? Karena memilih pemimpin bukan daripada rukun iman. Kau tak reti-reti lagi rukun iman. Berat benar. Kau naik bulu tak reti lagi rukun iman. Budak tadika dah budak ni. Enak rukun iman tu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kepada kitab, malaikat, hari kiamat, qada. Ada bunyi tak melantik pemimpin? Tak ada. Ini rukun iman kita. Sebab tu orang ahli sunnah dia tak kafir, pokok mudah-mudah kafir. Awak jenis kafir ni satu daripadanya khawarij. Khawarij marah tu kafir orang. Tak semaya kafir. Sahabat Abi tu kafir lagi siapa? Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Diambil Quran, dipacok di atas tombak. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Siapa kafir? Ali kafir, Muawiyah kafir. Nah, maka kita jangan jadi orang yang tersalah dalam agama. Kita ni biar jadi muslim sunni. Apa sunni? Ahlus sunnah wal jamaah. Betul-betul lah. Jangan jadi kata ahli sunnah tapi tak terkabar dia Syiah dengan tak sedar. Syiah dengan tak sedar apa? Dia mengakidahkan benda yang bukan akidah. Mana? Politik tu. Senang jawab mudah-mudah. Politik tu, melantik pemimpin tu. Itu bukan rukun iman. Lepas tu dia tidak ada kaitan dengan Islam ke Ustaz? Ada kaitan. Masuknya orang panggil politik di dalam agama ni kok pintu syariat, bukan kok pintu akidah. Pintu syariat. Siasah syar'iyah. Betul dua pahala. Salah satu pahala. Tak tahu ni. Kita mana tahu wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita tak menanggung kesalahan orang. Kerana orang itu kita tak boleh nak jamin dia maksum, tak boleh. 4 tahun sekali mari ngepeng. Ni nak dekat pilihan raya ni tak tahu ni. Tuan-tuan, undilah saya, tengok saya janggut panjang, serba besar. Saya nak berjuang Islam ni tuan-tuan. Takbir. Kita buat hak ni dah ni. Hak ni dah. Pakah sungguh kitanya pilih dia. Apa 4 tahun sekali pula jumpa batai hidung. Tak mari tanya khabar kita. Tak cara langsung hari ayat ni. Jalan hacur kau global tak cara. Payah nak jumpa batai hidung ni payah. Nanti nak tunggu pilihan raya nu pula. Baru boleh temu tak balik batai hidung. Silap adalah pilih kita. Zalim apa-apa. Menanggung tak kita dosa dia buat zalim? Tak tanggung. Kesalahan dia yang buat salah. Kita dapat satu pahala kerana ijtihad kita pilih. Kerana dia Muslim, apa ada ketokohan, kita pun dia ada kok. Atau kita tak tengok tu, kita tengok kemampuan. Orang ni, bijak ni, ada orang panggil latar belakang yang berkemampuan untuk jadi pemimpin. Dia tak guna agama apa, tak ada takbir apa, tak ada. Dia guna orang panggil apa? Kebolehan dia, kemampuan dia. Kerana dia orang panggil apa? Mengaji ke orang panggil ke akademik ni. Kita pun rasa dia dah layak jadi pemimpin. Kita pakar. Betul sungguh, baik sungguh, mudah bahasa. Nak pergi office dia pun, nak ambil sahih pun mudah bahasa. Tidak kata tutup pintu koci kemah keming dengan mangga solek berapa dak. Mudah, mesra rakyat sungguh. Alhamdulillah, 2 pahala. Atau kita malah aku nak masuk mana-mana serabut perut. Kata ni, orang duk pergi ngundi belakang kita makan burger rumah. Berkecuali. Dosa tak? Tak ada dosa apa. Kerana bukan rukun iman dah, bukan rukun iman. Apa makna politik siasah syariah ni apa? Riayati syu'uril ummah fid dakhilid daulah wa kharijihi. Itu maksud politik. Apa makna siasah? Siasah hak tidak berpisah daripada syariat Islam dengan makna riayati syu'uril ummah fid dakhilid daulah wa kharijihi. Menjaga perasaan ummah, makna riayati syu'uril ummah, menjaga perasaan manusia
fi dakhilid daulah, sama ada yang warga negara, wa kharijihi, ataupun hubungan diplomatik dengan negara-negara yang lain. Ini maksud orang panggil politik. Menjaga perasaan manusia dalam negara dan hubungan dua hala di antara negara lain dengan negara kita. Itu maksud politik. Maka di sanalah kena jaga kuliah yang 5 yang 6. Menjaga orang panggil apa, agama, tanah air, harta, muruah, nyawa dan sebagainya. Baru timbul orang panggil, itu maksud politik. Jangan kita duk atau politik ni tak pisah daripada Islam, politik tak pisah daripada Islam. Orang tanya politik ni apa? Politik ni kita kena semangat lah. Kena takbir 14 kali lah contoh. Tak faham tu. Dia tak faham politik. Politik ni maksudnya ialah menjaga orang panggil maslahat perasaan umat, sama ada warga negara yang duduk dalam negara kita, yang mendatangi negara kita, ataupun hubungan dengan negara-negara yang lain. Itu makna politik dalam Islam. Rasulullah menjaga itu. Ada perjanjian dengan Yahudi dan sebagainya, banyak dalam sirah-sirah ni. Anda nak azan dulu ke? Tak ada. Direct lalu. Itu orang panggil politiknya. Ada pun politik kepartian ni. Kalau kita duduk kena dalam negara-negara umat Islam, demokrasi ni, bagaimana Islam menghukum? Maka walaupun benda tu tak ada daripada Islam asal, tak ada daripada Islam, demokrasi ni bukan sistem Islam. Lepas tu sistem yang direka cipta oleh orang barat. Kalau bila dicipta oleh orang barat, kafir terus tak boleh guna. Kalau gitu kena jalan kaki lah. Kereta banyak tu, bukan orang Islam lah kau buat tu. Cak Toyota, Honda dah ni. Protong ya kalau hak Malaysia nya. Tu putih milu protong nak. Apa lagu mana? Tak ada guna Kalau orang bukan Islam hak reka, hak buat, boleh. Guna ke mana? Kereta Honda, kereta Toyota, motor Suzuki, Yamaha, untuk ke masjid. Boleh pahala. Untuk cari nafkah. Boleh. Guna untuk ke mana? Untuk pergi zina, haram. Gitu. Sama kak. Sistem demokrasi ini direka cipta oleh orang bukan Islam. Maka syarak dia tak terus. Orang bukan Islam buat, haramah kafir. Tak boleh itu. Walaupun orang bukan Islam yang buat, maka tengok, adakah di sana boleh orang panggil apa? Ditegakkan keadilan? Boleh. Apakah boleh orang panggil suara Islam ditegakkan? Masih boleh. Maka di sana Islam menerima selagi mana tidak melampaui batas. Mana melampaui batas? Yakni seperti menghukum, mentahmah akidah saudara, itu melampaui batas. Membuka aib-aib saudara, itu melampaui batas. Mencaci maki di atas pentas-pentas, itu melampaui batas. Contoh kita kata kafir buat tu, tu melampaui batas tu. Melampaui batas tu. Kalau mengikut syariat Islam, wajib ulil amri kena hukum ta'zir orang yang menghukum akidah orang Islam. Wajib. Selagi mana dia tak boleh tegakkan dalil, maka wajib kena hukum ta'zir. Itu dalam undang-undang Islam. Ikut ta'zir, ikutlah. ISA kau penjara ke. Atau mencaci maki, bodoh, bengong, laknat, celaka, hanying, macam-macam duk maki hamu. Itu juga melampaui batas. Al-mu'minu laisa bit-ta'an walal la'an walal fahish walal bazi'. Orang mukmin bukan orang yang suka melaknat, mentahmah, mengkeji, menghina, dan bukan orang yang jenis suka menyakiti hati saudara. Ini benda-benda yang wajib nak jaga. Nak berpolitik, berpolitiklah secara aman, secara damai. Dan secara sehat, kita kata. Orang panggil apa? Politik matang. Orang apa? Orang panggil tak kertilah akunya. Itu orang panggil. Kita kena faham betul-betul kaedah dia. Kalau tidak, kita jadi macam sebelum-sebelum ni. Mana? Jadi Syiah dengan tak terkhabar. Mana Syiah dengan tak terkhabar? Dia marah kau Syiah sesat. Cuba tanya, Syiah sesat sebab apa? Pertama, Syiah sesat sebab mereka mengakidahkan benda yang bukan akidah. Mereka merukun imankan benda yang bukan rukun iman. Mana? Wilayatul faqih, melantik pemimpin, rukun iman di sisi dia. Maka sebab tu kita Sunni kafir. Apa? Sebab kita tidak melantik pemimpin tu sebagai rukun iman. Kafir lah kita. Mudah Padahal kubur memang tak tanya, ma hizbuka, apakah parti kamu? Ada tak dalam kubur soalan lagi tu? Ma hizbuka ada tak? Ma ittihaduka, ma hizbuka, apa persatuan kamu?
NGO kamu ada tak? Ma NGO UK? Ada ke dalam kubur salah gitu? Tak ada. Yang ada dalam kubur, man ikhwanuka, siapa saudara kamu? Nah, maka nak jawab saudara kita al-muslimuna ikhwani tak boleh. Nak jawab kalau kita duk maki hamu saudara se-Islam, duk caci, duk laknat, duduk orang panggil menyakiti, tak boleh jawab al-muslimuna ikhwani. Sebab itulah kita kena orang panggil jaga-jaga. Selain daripada ideologi berlainan, pilihan kepartian berlainan, memang tak boleh nak sama. Dia macam di kedai kopi lah, ada tu Kak Ali, ada Milo Bank, ada, kita tak boleh nak paksa kan. Oh itu Kak Ali minum radi, aku sepak murtad minum radi, mana boleh gitu. Dah ni orang nak minum radi, tapi kita boleh duduk sama. Hak minum radi, minum teh, orang ni boleh duduk semeja, jangan duduk lepas gelas curah atas muka ke, jangan duduk molek-molek. Dah ni mana gitu, faham tu kiah-kiah dah ni. Kena faham lagu tu. Kenapa? Hubungan kemanusiaan tu lebih mengatasi daripada hubungan kepartian, lebih melampaui daripada hubungan perbezaan mazhab, lebih melampaui daripada hubungan perbezaan agama sekalipun. Gitu. Hubungan basyariah dia panggil, hubungan kemanusiaan. Macam kita dengan orang bukan Islam, dia manusia tak? Dia manusia. Kita manusia tak? Kita manusia. Selain daripada dia tu bukan Islam, tetapi kena ingat dia manusia, kita manusia. Mana ada hubungan basyariah. Islam jaga tu. Ni kita kira hak bukan Islam ke? Oh hina sungguh. Innamal musyrikuna najasun. Oh ayat Quran selalu. Soalnya orang musyrikin, orang yang syirik kepada Allah najis. Nak faham molek tu najis bukan najis pada tubuh dia. Najis i'tiqad. I'tiqad dia tu najis. Ada pun tubuh dia sama kita kak. Dia ada perasaan, dia ada nyawa, dia ada keluarga, dia ada anak bini dia. Maka sebab tu haram kita berlaku zalim. Man aza zimmiyan faqad azani, Nabi kata dia ni. Siapa yang menyakiti orang kafir zimmi, maka dia menyakiti aku. Walaupun kita kata sekarang tak boleh nak pakai dah istilah zimmi harbi. Kenapa? Kerana kita tak ada orang panggil khilafah. Tak apalah, tak boleh pakai orang panggil istilah zimmi harbi. Kita duduk di dalam warga negara. Orang bukan Islam tu warga negara tak? Warga negara. Kita warga negara tak? Warga negara. Maka kita dengan dia muwatin, bersuluh, damai. Ni cara hak politik pula. Jauh pergi daripada kita. Nak rakyatnya nak kata korang Syiah ni jangan cepat sangat. Nak berbunyi Nur Muhammad Syiah selalu. Allah, dangkalnya ilmu. Benuknya kepala otak engkau. Ni bunyi Nur Muhammad Syiah lalu. Apa Nur Muhammad? Cahaya Muhammad, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kalau mu tak i'tiqad Nur Muhammad awal kejadian makhluk, apa mu tak percaya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah cahaya yang menyuluh kegelapan, zulumat kejahilan manusia jahiliyah? Wajib juga kita percaya. Laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sesungguhnya telah datang daripada Allah itu cahaya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ditafsir oleh ulama mufassirun, nur situ Nabi Muhammad. Wa kitabun mubin, yakni Quran. Jelas. Quran menamakan Nabi kita ni nur, cahaya. Tak apa. Adapun kita nak ambil orang panggil hak ulama kata awal makhluk itu air, silakan. Kerana hadis Sahih Bukhari-nya sahabat tanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa makhluk yang mula-mula dijadikan oleh Allah Ta'ala ya Rasulullah? Rasulullah tak jawab direct. Rasulullah kata apa? Rasulullah cerita kata arash ada tertulis orang panggil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa kana arshuhu alal ma'i. Tu. Jadi ulama yang kata air lah makhluk yang dijadikan oleh Allah. Kenapa? Ambil secara orang panggil mafhum daripada mantuk. Yakni Nabi kata arash Allah tu berada di atas air. Bermakna belum daripada arash, air dulu Allah buat. Ulama-ulama yang berpegang nur Nabi Muhammad awal kejadian, dia ambil hadis tu juga secara mafhum tak? Yakni Nabi tak jawab direct. Nabi kata tertulis di Arsyur Rahman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermakna Nabi nak ayat nur Nabi Muhammad tu dicipta oleh Allah permulaannya, tertulis pada Arsyur Rahman. Dari sini
bagai-bagai bahasa khilaf ulama. Maka jangan kita mengheret khilaf ni, memaksa orang supaya berpegang seperti kita. Orang yang tak berpegang seperti kita, tu kita kata sesat. Jangan. Kita menyesak ribuan ulama yang berpegang awal kejadian nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu bukannya Syiah, bahkan ulama-ulama kibarul ulama, pembesar ulama dalam mazhab kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Lagu tu. Baik. Jadi ulama yang berpegang dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal kejadian makhluk, maka mereka ni menanggungkan hadis nur Nabi Muhammad tadilah. Orang panggil awal hakiki. Kemudian hadis yang Nabi cerita, awwalu ma khalaqallahu al-arsy wa awwalu ma khalaqallahu al-kursi wa awwalu ma khalaqallahu al-qalami wa awwalu ma khalaqallahu al-ma'i, itu orang panggil awal idhafiyan. Awal makhluk harus ngerti nur Nabi Muhammad. Lepas tu Nabi kata awal ni, ni ba'da nuri Muhammadi. Lagu tu cara ulama berinteraksi dengan dalil. Sama juga kan ni. Awal pekerjaan yang tidak dimula dengan bismillah, sedikit berkah. Pekerjaan yang tidak dimula dengan alhamdulillah, sedikit berkah. Pas nak mula hak mana? Maka ulama berinteraksi dengan dalilnya. Ulama kata bismillah tu lah hak mula-mula ngerti, alhamdulillah selepas daripada bismillah mula kali kedua, orang panggil. Lagu tu. Baik. Alhamdulillah. Arak tu hak depan tu arak. Patutnya dia buat mari terjemuh selalu. Kita baca terjemuh. Puji-pujian itu. Kita biasa dengar kitab-kitab lain biasanya bila sebut kata alhamdulillah, dia terjemuh segala puji. Tu segala puji. Kebiasaan kita dengar tu ni. Tapi kita ni pada kata puji-pujian itu. Beza tu. Segala puji dengan puji-pujian itu. Ini isyarat alif lam. Pada alhamdu tu orang panggil alif lam lil ahdi zihnil mutakallim. Puji-pujian itu mana? Puji-pujian yang telah maklum di dalam kepala otak orang yang memuji. Satu. Alif lam situ tu bagai-bagai lah. Tapi kebiasaannya ulama kata alif lam pada alhamdu ni alif lam lil jinsi. Alif la jenis. Alif la jenis. Hamdun tu kalau kita bahas ngertinya lafaz mufrad. Lafaz mufrad ni maksudnya lafaz yang memberi pengertiannya makna dia satu. Patutnya hamdun tu kena terjemah puji. Puji sekali ya. Puji. Kerana bukan lafaz jamak tu. Lafaz tu lafaz mufrad. Hamdun maknanya satu, puji. Puji. Tetapi kenapa kita terjemah segala puji? Dan musannif Syekh Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani Al-Makki pada Mekah dia terjemah puji-pujian. Buat ganda nak tunjuk kata banyaknya puji tu. Kerana apa? Kerana ada pada hamdun di hadapannya alif lam lil jinsi, kita kata. Alif la jenis dia panggil. Maka kaedahnya ismul mufrad. Isim mufrad idza dakhala alaihi alif lam lil jinsi batala makna mufrad. Bila masuk pada orang panggil lafaz mufrad tu alif lam lil jinsi, maka batal makna mufrad dia. Tak boleh nak kata puji sekali, tak boleh. Asalnya kalau kita kata hamdulillah, hamdun lillah, memang kita boleh kata puji satu itu milik bagi Allah atau mustahak bagi Allah, boleh. Tetapi bila kita kata alhamdu, jadi tak jadi dah orang panggil puji itu satu ya. Batalat makna mufraduhu, batal makna mufradnya. Kemudian bila batal makna mufrad, makna satu, makna puji tak ada berapa. Makna puji tak ada berapa. Kalau kita tengok dalam kitab Kifayatul Awam, puji ni katanya dalam kitab Kifayatul Awam, wa anna aqsamal hamdi arba'atun, dan bahawasanya pembahagian puji itu ada 4. Ini hak maklum lah. Ini sebab tu kata pujian itu, puji-pujian hak mana? Hak 4 tu. Hak maklum.
Kita maklum dah. Nah. Ini isyarat kata orang hak mengaji kitab ni, orang hak dak mengaji dah kitab-kitab lain. Kalau tidak puji-pujian itu mana? Tak biasa mengaji kitab lain lagi. Tak tahu puji-pujian itu mana? Kerana itu tu mengandungi makna musyarun ilaih, dia ada tu. Itu tu isim isyarat. Tiap-tiap isim isyarat berhajat pada musyarun ilaih. Nak isyarat kepada mana kalau kita tak tahu lagi? Bermakna mestilah benda hak kita ketahui dah. Apa maksud sini? Orang hak mengaji kitab dia ni ngaji dah kitab-kitab lainnya. Lalu dah alhamdulillah. Makna gitu. Kalau tak biasa mengaji kitab lagi, tiba-tiba hadap Baqaratul Amani, masuk-masuk puji-pujian itu. Puji mana ustaz? Sudah. Tak nampak. Tapi kalau orang mengaji dah di kitab lain, puji-pujian itu. Tahu dah. Itu tu kena kepada hak kita maklum dah, puji empat tu. Nah, mana puji empat tu? Hamdu qadimin li qadimin. Puji qadim bagi qadim. Mana puji qadim bagi qadim? Yakni puji Allah Ta'ala pada diri dia. Hamdu qadimin li qadimin wa huwa hamdullahi nafsahu bi nafsihi azalan. Apa makna puji qadim bagi qadim? Iaitu puji oleh Allah Ta'ala akan dirinya dengan dirinya azali lagi. Allah Ta'ala puji diri dia. Anallah, aku Allah. Contoh dia ayat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Contoh dia cerita kata dia ni atas tiap sesuatu dia yang kuasa. Lafaz ni sedia kala lagi tu. Orang panggil kalimatun nafsaniyah. Kalimatun nafsaniyah. Ma nafidat kalimatullah. Dalam Quran kata kalau mu ambil dakwah air laut ni menjadikan sebagai dakwah untuk mu nak tulis kalimatullah. Orang panggil kalimatullah tu orang panggil kalam nafsani tu lah. Kalam nafsani tu. Ma nafidat kalimatullah. Tidak akan habis kalimah Allah Ta'ala. Bahkan air laut tu habis dah. Ada tu ni. Air laut tu habis dah. Kalimah Allah Ta'ala tak habis lagi. Bermakna Allah Ta'ala ada kalam nafsani. Mana? Sedia kala lagi dia bercakap. Sedia kala lagi dia mahu berkata-kata. Lagi akan kita akan lalu sifat kalam ni. Ini perbahasan yang sangat merumitkan kita untuk faham. Tidak rumit mana. Sikit je, payah sikit je. Maka bila orang panggil satu daripada hak Allah Ta'ala puji diri dia sendirinya, ada dalam Quran. Mana? Anallahu la ilaha illa ana. Aku Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Bila Allah Ta'ala kata itu? Sedia kala lagi Allah Ta'ala nak kata tu. Nak kata tu sedia kala. Tapi kata tu baru kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sengoti tu bukan sifat tu dah. Bercakap-cakap sengoti Allah dengan Nabi Musa atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan sifat. Itu kena kepada takluk bagi sifat. Ataupun nak mudah reti lagi, masuk di bawah takluk bagi kudrah, yakni tanjizi hadis bagi kudrah. Yakni Allah Ta'ala buka hijab, Nabi Musa nak nampak dan dengar kalam nafsi yang tidak berhuruf, tidak suara, faham. Ataupun Allah Ta'ala ciptakan huruf dan suara masuk ke anak telinga, dengar huruf suara, faham gapo hak kalam nafsi yang ada di zat Allah Ta'ala nak cerita gapo. Maka Asy'ariyah Maturidiyah kedua-duanya tak khilaf secara hakiki, cuma khilaf lafzi dia panggil. Khilaf secara lafaz. Hak ni kata Tuhan buka hijab, hak ni kata Tuhan buat huruf suara. Maka membuka hijab, membuat huruf suara masuk di dalam ta'luk kudrah. Payah sikit nak faham tu. Kalau tak biasa lalu sifat 20 dah sebelum ni duk pening gapo pula ta'luk sifat kudrah. Ta'aluk sifat kudrah ni maknanya perkuasa. Satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala, yang dengan bersepakai sifat perkuasa ni Allah Ta'ala berkuasa. Apa berkuasa? Mengada dan meniada, memberi rezeki, menyekat rezeki, menghidup, memati, macam-macam
memberi kenyang, memberi lapar, menghilang lapar, memberi kenyang. Banyak. Ijab wal i'dam. Maka termasuk daripada ta'alluq tanjizi hadis. Apa tanjizi? Lulus hadis baru, iaitu membuka hijab. Membuka hijab ni dinding, membuka. Bila membuka? Baru. Bila Nabi Musa sampai ke Turu Sainah, ketika itulah wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa sebagai berkata-kata sengoti. Apa maksud sebagai berkata-kata sengoti? Yakni dengan makna khilaf antara Asy'ariyah Maturidiyah. Lagu mana? Kata Asy'ariyah berkata-kata Allah akan Musa akan berkata-kata sengoti dengan makna Allah Ta'ala buka tirai, buka hijab. Lalu Nabi Musa dengar sifat perkata yang qadim. Nampak sifat perkata yang qadim. Kenapa? Sifat kalam ismi, kalam nafsi itu benda yang wujudi. Maka kaedah kullu mawjudin yasihu an yura. Tiap-tiap benda ada sah untuk dinampak. Sah untuk yasihu an yura, yasihu an yasma'. Sah untuk dinampak, sah untuk didengar. Boleh didengar, boleh dinampak. Maka bila Allah buka hijab, Nabi Musa nampak, Nabi Musa dengar kalam ismi, kalam nafsi Allah yang tak huruf tak suara. Tapi bila dihikayat kepada umat, mesti kena berhuruf bersuara. Tak huruf tak suara boleh faham tak? Umat tanya, ya Nabi Allah Musa, apa hak Allah Ta'ala firman kepada Nabi, kepada engkau? Qala Allah Ta'ala, senyap dari sini. Lama tunggu. Siap dah. Apa? Tak huruf tak suara. Boleh faham tak? Tak boleh faham. Tak huruf tak suara tak boleh faham. Maka Allah Ta'ala membuka hijab, Nabi Musa dengar, Nabi Musa lihat. Kemudian bila dihikayat kepada umat, berhuruf bersuara. Maturidiyah kata tak, Allah Ta'ala menciptakan huruf dan suara. Macam kita baca Quran ni, aqimus salah wa atuz zakah. Ada huruf tak? Ada huruf. Bila kita baca bunyi suara tak? Bunyi suara. Ada mula tak? Ada mula. Ada akhir tak? Wih, ada akhir. Lepas tu, ini kalam lafzi dia panggil. Kalam yang Allah Ta'ala cipta, Allah Ta'ala buat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna ja'alnahu qur'anan arabiyya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Banyak Allah Ta'ala cerita, kami yang menurunkan Quran, kami yang menciptakan Quran dalam bahasa Arab, kami yang menurunkan Quran dan kami yang menjaga memelihara Quran. Bermakna Quran ni ialah kalam lafzi. Kalam lafzi. Tetapi kita tak boleh kata Al-Quran ni makhluk. Haram. Selain daripada fi maqamit ta'lim, selain daripada tempat belajar. Tempat belajar macam madrasah surau, macam kita duduk mengaji, boleh untuk menerangkan. Tetapi untuk di kedai kopi tak boleh. Haram kita kata Quran makhluk, haram. Kenapa? Karena Al-Quran iaitu perkataan yang muradif dia panggil, yang berlainan pada sebut tapi sama pada makna dengan kalam. Quran ialah kalam, kalam ialah Quran. Maka ulama tegah, jangan kita kata Quran ni makhluk, kerana bimbang takut orang awam dia faham kata Quran ini makhluk, yakni Quran yang ada di zat Allah. Quran ismi, Quran nafsi yang ada di zat Allah tu makhluk. Kufur orang ramai dengan sebab kita tidak menjaga perkataan kita. Maka wajib kena kata Quran bukan makhluk. Quran kalamullah qadim. Apa makna Quran kalamullah qadim? Yakni Quran lafzi ini yang menunjukkan di zat Allah ada kalam yang ismi, yang qadim, yang satu tak banyak, satu. Orang panggil mabda' bagi kalam. Lagi kita akan mengaji. Maka bila lagi Allah Ta'ala kata diri dia tu Tuhan yang satu, sedia kala lagi. Maka Allah Ta'ala puji diri dia sendiri, sedia kala lagi. Itu satu daripada bagai puji, yakni puji qadim bagi qadim. Satu. Yang kedua, wa hamdu qadimin li hadisin. Puji qadim bagi hadis. Mana Allah Ta'ala puji makhluk dia. Allah Ta'ala puji makhluk dia. Mana? Wa huwa hamdullahi ba'da ibadihi. Yakni Allah Ta'ala memuji setengah daripada hambanya. Mana?
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ni, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Allah Taala puji pula sahabat-sahabat Nabi. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Tengok. Nah, zalika liman khasyiya rabbah. Lagi. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Banyak ayat-ayat dalam Quran Allah Taala memuji setengah daripada hamba-hambanya Allah. Maka ni orang panggil puji qadim bagi hadis. Allah Taala memuji makhluk dia sendiri. Nah, itu orang panggil bagai yang kedua. Tapi dalam kata-kata kitab Kifayatul Awam, wa hadzanil hamdani qadimani, dan bermula dua puji ini ialah qadim kedua-duanya. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, ini puji yang sedia kala. Nah, bukan kata Allah Taala baru, oi juruhnya Muhammad nak puji dia. Dah. Nah, oh sahabat-sahabat sekali dengan Nabi Muhammad tu baik-baik belaka nak puji sikit. Dah. Sedia kala lagi. Bila lagi nak Allah Taala nak kata Muhammadur Rasulullah? Sedia kala lagi. Kalam nafsani Allah Ta'ala nak kata Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtagu ila akhir ayat. Ini bila lagi? Sedia kala lagi. Sebab tu kita tak boleh cakap Nabi Muhammad ni serupa dengan mamak-mamak yang ada di kampung-kampung. Nanti ni Allah Ta'ala tu dia nak latih Nabi Muhammad ni, dia tak tahu lagi siapa hak layak jadi Nabi. Nanti tunggu tengok umur 40. Dia tengok dalam ramai-ramai hak duduk Mekah tu hak mana hak berjuru. Tengok Abu Jahal, jahil. Tengok Abu Lahab, jahat dah. Nanti ni tengok siapa? Tak ada hak berjuru. Tengok Muhammad, nampak berjuru budak Muhammad ni. Muhammad lah kok jadi Nabi. Bahaya tu cakap gitu tu. Bahaya. Kenapa bahaya? Pertama, kita mengingkarkan sifat iradah Allah. Allah Ta'ala menentukan Nabi Muhammad menjadi Nabi sedia kala lagi. Sebab tu sifat iradah ulama kata tak ada tanjizi hadis, semua suluhi qadim. Dan kalau ada pun tanjizi qadim, luluh sedia kala. Allah Ta'ala menentu sedia kala lagi. Sedia kala lagi. Bukan kata umur 40 tu barulah nak tengok siapa yang nak jadi Nabi ni. Jahil sungguh Abu Jahal, bodoh nak mampu, tak layak Abu Lahab, lahap doa makan ayam pun tak bagi dengan orang. Contohnya. Dah. Ni sedia kala lagi Allah Ta'ala tahu Nabi Muhammad tu jadi Nabi akhir zaman. Penutup, penyudah bagi segala anbiya mursalin. Sedia kala lagi. Tu jangan kita cakap lagu tu, bahaya tu. Awak kalau kita nak marah orang sambut maulid tu, kita nak marah orang sambut Maulidur Rasul 12 Rabiul Awal, kita pun kata tuan-tuan, para hadirin sekalian. Jangan duduk sambut maulid tu berasa belunju terik, sudah habis dah KJ tak ada dah. Puas hati jangan. Nabi Muhammad ketika mana mak dia beranak ke dia mula tu, dia supaya kita ramai juga dah. Supaya kapun tu ada Muhammad, kapun ni ada Muhammad, supaya mak dia sendiri pun tak tahu dia tu nak jadi Nabi. Mak dia tak apa lagi tak tahu. Bawa rapat ke Tuhan. Ni. Siapalah Nabi kita umur 40, Tuhan tengok dalam ramai-ramai ni hak mana hak molek jadi nabinya. Tengok-tengok Muhammad ju, Muhammad jadi nabi. Bahaya tu. Nampak macam logik kata ni. Tetapi orang yang ngaji ilmu akidah, dia tahu Allah bahayanya cakap lagu ni. Apa? Pertama, menafi ilmu Allah. Seolah-olah Allah Ta'ala tak tahu. Ilmu Allah mesti dengan kasbi, dengan usaha. Mana? Usaha tengok mana ni wilah jahatnya Abu Sufyan. Allah hak ni pun jahat juga, hak ni jauh sikit tapi ada juga jahat-jahat sikit. Muhammad lah hak jauh sungguh. Berat gitu. Mana Tuhan jahil, siapa nak jadi Nabi akhir zaman? Penyudah bagi segala Nabi. Kemudian menafi iradah Allah. Allah Ta'ala tak menentu apa hak dia nak buat. Dia tak menentu. Seolah-olah dia buat tu orang panggil apa ni?
Kebetulan, kebetulan. Betulan kat sini. Kita biasa cakap kebetulan kat sini. Nampak banyak bawa daging. Kebetulan. Lalu tempat orang gerbel tadi kebetulan bawa banyaklah nak bagi ke demo. Kebetulan. Tak telitah pun nak bagi ke demo. Lalu tepi orang gerbel kata, "Wei, ambil daging ni bagi ni." Kebetulan. Lagu tu ke? Perbuatan Allah kebetulan ke? Dah, Allah perbuat fa'alul lima yurid. Dia buat gapo hak dia tentu dah. Dia tak buat apa yang dia tak tentu. Dia buat gapo hak dia tentu. Sebab tu kita kata raditu billahi rabba. Aku puas hati Allah Tuhan aku. Bapa? Gapo hak dia buat atas aku lah ni, hak dia tentu dulu. Mula tak pakat langsung dengan aku. Tak pakat langsung dengan mana-mana makhluk. Dia tentu siap dah. Orang ni begini, orang ni begini, orang ni begini. Tentu habis siap dah. Tak tanya khabar sikit abuk dah kitanya, tak tanya khabar. Dia tentu siap-siap dah. Itu makna raditu billahi rabba. Tiba-tiba raditu billahi rabba, aku puas hati Allah Tuhan aku. Kena hak tak molek nak marah ke Tuhan. Tak jadi raditu billahi rabba. Tu orang kita puas hati tu. Tak, orang hak puas hati Allah Tuhan dia, kena benda baik pun alhamdulillah, kena benda hak tak baik pun dia sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak habis terpadai api. Contoh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak kata apa Tuhan ni kita nak mengajar agama ni elektrik habis begini. Tak boleh itu. Lagu tu. Orang-orang panggil apa? Orang iman dia reti sungguh sifat-sifat Allah Taala ni. Beriman sekati-ngati. Tu. Maka kalau kita kata Nabi Muhammad ni Tuhan tengok umur 40 tu siapa hak layak jadi nabi, tiba-tiba tengok Muhammad berjuruh Muhammad lah layak jadi nabi, bermakna Allah tidak ada iradah. Dia buat bukan kerana hak dia tentu dah, hak kebetulan. Dah. Bahaya tu. Maka yang ketiga, kalau kita kata Nabi Muhammad umur 40 tu baru Tuhan tahu, baru Tuhan kandak nak lantik nabi ni jadi nabi, jadi rasul, maka kalamullah ni baru. Kalamullah ni baru. Muhammadur Rasulullah ini baru Tuhan nak betul-betul. Padahal Muhammadur Rasulullah tu sedia kala lagi Tuhan nak betul-betul, tapi Tuhan tak betul-betul lagi kerana Muhammad tak ada lagi. Allah Ta'ala puji Nabi Muhammad, Muhammadur Rasulullah dan ayat-ayat yang lain ni sedia kala lagi. Sedia kala lagi. Sebab itulah musannif dalam kitab Kifayatul Awam kata, wa hadzani alhamdani qadimani. Dan bermula dua puji yang pertama, yakni puji qadim bagi qadim, puji Allah Ta'ala pada diri Allah Ta'ala sendiri, dan puji qadim bagi hadis yang Allah Ta'ala puji bagi hamba dia. Ini dua puji ni ialah puji yang sedia, puji yang qadim. Itu dua bahagi. Yang ketiga, wa hamdu hadisin liqadimin. Dan puji yang ketiga ni orang dipanggil bahagian puji yang ketiganya puji hadisin liqadimin. Puji kita yang hadis, yang baru kepada zat Allah Ta'ala yang sedia kala, yang qadim. Kita duk puji Allah Ta'ala, alhamdulillah. Ni alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahillazi ala ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahillazi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu. Banyaklah kita duk pujinya. Alhamdulillahillazi azhaba 'anna al-'azan wa 'afani. Banyak kita duk puji alhamdulillahillazi at'amana wa saqana. Banyak duk puji. Hak tukang Arab kot Melayu pun nak bawa kereta nak sedang Allah mujurnya hai Tuhan. Yalah tu. Alhamdulillah, mana mujurnya hai Tuhan. Puji ke Tuhan? Mujurnya Tuhan. Ada tu ni, mujurnya ya Allah. Tu. Allah mujurnya hai Tuhan. Kita puji bagi Allah Ta'ala yang sedia kala. Kita tu baru kita pergi puji Allah Ta'ala yang sedia kala. Mana? Wa huwa hamdul ibadi lillahi ta'ala. Yang ni pujinya hamba bagi Allah Ta'ala. Macam kita duk sebut tadi lah. Kita duk puji Allah Ta'ala, duk sebut baik pada Allah Ta'ala. Itu orang panggil apa? Puji hadis bagi qadim. Yang keempat, wa hamdu hadisin li hadisin. Kita yang baru puji sesama kita yang baru. Baiknya Pak Mat, juruhnya Pak Leh, pandainya Zainab, masuk Allah bejaklah dia modal nega. Kita puji-puji tu. Yalah tu. Kita puji. Puji ni apa? Kalau nak bahas pula puji ni panjang pula. Sebut baik.
sana'u bil lisan, sebut baik dengan lidah. Ala fi'lil ikhtiyari, atas perbuatan yang kita pilih nak puji. Ala wajhi ta'zim, atas wajah nak membesar. Itu orang panggil sebut baik dengan pilihan kita sendiri, atas jalan kita nak membesar. Itu orang panggil puji. Kita kata seorang Tok Iman tu dia baca Quran sedap. Sudah sembahyang kita kata, oh, sedap suara Tok Iman. Sebut baik tak? Sebut baik. Kita pilih tak Tok Iman tu bagi duit ke kita supaya kita puji? Tak. Dia tak rasuah apa-apa. Tidak kata Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, you waktu bit 50 ya. Waktu kita pun ambil, oh, nak suruh puji ni, ni. Oh, sedapnya suara Tok Iman. Tu bukan puji tu. Bukan ala fi'lil ikhtiyari, bukan atas pilihan dia dah. Nak puji-puji ni sebut baik dengan pilihan dia sendiri. Dia nak puji. Lagi pula ala wajhi ta'zim, atas jalan nak membesarkan dia. Memang sedap sungguh. Allah, Tok Iman sedap sungguh lah suara Tok Iman. Kita kalau Tok Iman baca surah Baqarah tak suruh lelah lagi dah tu ni, sedap. Hotel tak apa. Itu orang panggil puji tu. Kalau Tok Iman tu suara tak sedap, tiba-tiba kita sebut baik. Suara dia tu masya-Allah, na'udzubillah lah kita kata dah tu ni. Hujan lebat, memang banjir tu. Sudah semaya tu kita kata Allah sedapnya suara Tok Iman. Puji tak orang panggil tu? Tu bukan puji tu. Tu orang panggil ala wajhil istihza'i, atas wajah nak menganjingkan dia. Istihza, nak menganjing dia panggil. Nak mengolok-olokkan dia. Contoh seorang tu dia suara tak sedap duk nyanyi dalam bil air. Ya nyanyi lagu ni kita natang ni. Allah, suara petai kita ya. Nak sudah ya mandi siap. Weh, suaramu sedap rupanya. Aku baru dengar ni. Bapa tak terlatih masuk akademik Fantasia kau. Nak ada ni? Otak masih berbisa. Bapa tak terlatih masuk. Ya kau dia ya. Oh ya lah ni. Padahal suara dia na'udzubillah. Cuma kita sebut baik itu atas wajah apa? Atas wajah nak menghina ke dia. Nak pong orang panggil. Kalau panggil pong. Nak pong. Tu bukan puji dia panggil. Nak menghina. Nak memperolok-olok. Kalau dia tu orang panggil, oh iya kau. Makna dia makan pong. Makan pong orang panggil. Tu bukan puji. Tu kita kena beza tu. Puji ni sebut baik. Pilihan kita sendiri atas jalan nak membesarkan dia. Kalau sebut baik tapi dia rasuah kita, bukan puji. Atau sebut baik dia tak rasuah kita pilih juga, tetapi atas jalan nak menghinakan dia. Kenapa? Karena memang tak sedap suara dia. Kata ni masuk tegak la haula wala quwata illa billah. Bui kau kucing limpala tak saya makan. Kita makan sedaplah mu masuk. Bapa mu tak masuk pertandingan chef sedunia sedap sungguh. Yoko ya. Siap kalau yoko tu makna makan pong. Padahal kita nak hina ke dia. Tu bukan puji. Tu orang panggil apa? Istihza. Nak hina ke orang. Nak memperolok-olok ke orang. Tu. Jadi puji yang keempat ni puji kita sesama kita. Hamdu hadithin li hadisin. Puji kita sesama kita. Lagu mana? Macam tadi lah. Bijaknya pok le, bagusnya pok mak. Allah pandanya mu ni Zainab. Contoh, sebut baik atas jalan kita pilih sendiri dan nak membesarkan dia. Itu makna puji. Maka sekalian puji tadi tu lillahi. Tu. Kalau pakai makna lam lil milki, makna milik bagi Allah. Tak ada hak kita nak milik puji tu. Kalau pakai makna lam lil istighraqi, maknanya menghabisi, orang panggil puji itu mustahak bagi Allah, mana mustahiqun lillah. Lil istihqaqi, mana mustahak bagi Allah. Menghabisi puji, kalau pakai alif lam lil alif lam hak depan tu alif lam lil istighraqi. Kemudian lam pada lillah tu kita pakai makna lam lil istihqaqi, mustahak bagi Allah Taala. Makna sekalian puji tadi, Allah puji diri dia. Allah puji hamba hak dia buat. Hamba dia puji dia dan hamba dia puji sesama hamba. Semua puji tadi tu lillahi, yakni mustahiqun lillah, hanya hak Allah Taala berlaku. Kalau kita pasal makna sedap sikit,
Semua puji tadi tembus kepada Allah belaka. Tak tembus sikit pun ke kita. Makna gitu. Tembus ke Tuhan belaka. Segala puji atau puji-pujian itu, mana puji-pujian itu? Puji hopak yang maklum tadi tu, semuanya tembus kepada Allah. Tak ada satu pun tembus ke kita. Sebab tu salah besar apabila orang puji kita, kita tak hatta klik kepada Allah. Nah, kita sipir ke kita. Nah, orang puji Allah tok bila kalau azan mau cik pukul 4 pagi mari awal-awal sedap sungguh suara. Kalau orang layan azan mau cik rasa malas bangun nak tidur, nak suruh orang talqin cepat-cepat. Nah, sedap sungguh suara tok bila. Tu, mau cik tu puji. Tok bila kata ke mana? Lah mau cik tengok kita mengaji taranum dengan siapa? Tok Bilal bengong. Lagu tu. Nah, Allah ustaz, kalau ustaz mengajar kat Allah kita, 2 jam 3 jam tak apa, sedap sungguh. Sebut baik. Puji tu. Pak ustaz tu lagu mana? Dalam hati dia. Alah tengok kita mengaji pakai Baghdad, Mesir, India, Jordan, kata riti tak sedap lagi mengajarnya. Ustaz bodoh. Apa tu? Orang puji dia, dia sipir ke dia. Nah, tu email sedap sungguhlah baca Qurannya. Kalau tu email jadi tu email kita, tak apa kalau sejuzuk serakaat, juzuk pertama, juzuk kedua 2 rakaat, tak apa. Kenapa? Sedap sungguh tu email baca Quran. Tu email kata, lah tengok kita mengaji Quran dengan siapa? Tok guru kita Johar Qori dunia. Nanti ni, tu email bengong. Bapa tu? Kerana bila orang puji diri dia, dia tak atas balik kepada Allah, dia sipir ke dia. Padahal dia duk baca sama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tak faham apa dia Alhamdulillah tu. Nah, Allah pandai sungguh lah apa Allah menega. Kalau tidak buat temu strategi menega ni kita likut sungguh. Kalau kehmu lah ni, nak bijak sungguh mu, pandai sungguh bisnes mu ni tu ni. Boleh puluh-puluh ribu ni. Pak Allah kata mana? Tengok kita mengaji bisnes mana Jepun boh. Pak Allah bodoh. Gitu. Ikut lah. Pandai masak, pandai bergapo tak kira. Atas orang panggil perbuatan yang lebih. Bila orang puji kita, kita tak hatta balik pada Allah, bermakna kita tidak faham Alhamdulillah. Tak faham. Orang puji kita, kita boleh buat boleh sobek motor, boleh beki kereta, boleh tukar tayar sekalipun. Pandai tukar tayar kereta dah tu ni. Pandai dia mau tukar tayar kereta. Kawan pandai naiknya. Tengoklah kawan mengaji dengan siapa tukar. dalam hati ni. Tukar tayar tak ada bodoh. Lagu tu. Bapa bodoh. Sebab dia tak reti Alhamdulillah. Kata ni, kalau kita reti Alhamdulillah, bila kita dipuji atau kita memuji, kita kena ingat pujian itu hakikatnya mustahak bagi Allah, yakni tembus kepada Allah belaka. Tak ada siapa pun lekat di kita makhluk. Kerana perbuatan yang baik itu, perbuatan yang lebih itu daripada anugerah Allah. Allah puji diri dia, memanglah klik ke dia, tembus kepada dia. Allah puji makhluk dia. Makhluk dia tu siapa yang menjadi? Dia. Nah, maka hakikat dia puji diri dia. Nah, lagu tu. Nah, ni kita tengok tukar perabot, dia puji perabot dia. Dia puji siapa? Puji diri dia. Perabot dia buat, meja ni dia buat. Lepas tu orang duk mari tengok, tak ada puji apa, kata comel perabot ni. Dia kata ke perabot dia buat sendiri. Maknanya puji siapa? Puji diri dia. Seolah-olah nak kata pandai aku. Lagu tu. Makhluk Allah puji. Bermakna Allah puji diri dia. Kenapa? Makhluk dia tu dia yang menjadi. Makhluk puji Allah. Siapa yang memberi kekuatan untuk kita memuji Allah? Allah. Kita tak boleh nak puji Allah kalau Allah Ta'ala tak bagi. Tengok orang stroke. Boleh puji tak? Tak boleh nak puji. Tak buti apa nak sebut Alhamdulillah. Tak boleh. Alhamdulillah. Tak boleh nak sebut apa? Tak ada kekuatan, tak ada kudrah, tak ada kuah untuk mendiri ketaatan pada Allah. Bermakna kita dapat memuji Allah, hakikatnya Allah yang memuji diri dia. Kembali pada Allah juga. Kita puji sama kita, kelebihannya ada tu siapa hak bagi? Allah. Bermakna kita puji Allah Ta'ala. Kalau gitu semua puji tadi mustahiqun lillah.
Semuanya mustahak, yakni hak Allah, yakni tembus kepada Allah. Tak ada siapa tembus pada kita. Salah besar bila orang puji kita, kita sipek kita senyap, duk sipek kita serai, duk syok serai, gebah lebih hidung serai ngak. Ni. Tak ada pasal-pasal. Hak tu orang panggil riak, ujuk, takabur tu. Padahal kalau reti alhamdulillah ni ada lagi tak nak riak? Tak ada dah. Nak riak apa? Muka kita tak ada amal. Nak ujub apa? Bukan amal hak kita, bukan kelebihan itu daripada kita yang buat dah, daripada Allah. Sebab itulah hak kena banyak orang bila orang puji kita kena alhamdulillah wa syukrulillah ataupun hadza min fadli rabbi, ini kelebihan daripada Tuhanku, bukan daripada aku. Nak balik ke Tuhan. Sebab tu orang Arab banyak-banyak orang panggil hak dia tulis di frame. Dia tak banyak je kita ni ayat kursi 1000 dinar macam-macam buah atas frame. Naik dia ni mata daya macam-macam je ni. Naik dia ni orang Arab dia banyak buah dalam frame dia. Masya Allah satu. Letak di depan rumah. Apa tu? Bila balik tengok rumah besar ni, Masya Allah, ini barang yang dikehendaki oleh Allah lah ni. Bukan aku kehendak tak. Siapa dia tak sewa rumah besar? Semua orang nak rumah besar, harta banyak. Tapi semua dapat? Tak. Bapa aku dapat. Masya Allah, ini barang masyiatillah, yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, alhamdulillah. Bila orang puji, kita kena hantar pada Allah. Lagi yang ketiganya, banyak orang Arab letak hadza min fadli rabbi, ini kelebihan daripada Tuhanku, supaya kita tak rasa kita yang lebih. Kita ni sama saja, tak ada beza, sama saja. Hatta Nabi pun Allah Ta'ala suruh kata, Qul, kata hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Tak samalah tapi innama ana basyarum mislukum, hanya saja aku ini manusia seperti kamu juga. Tak sama ada itu. Tak, yuha ilai tak samalah. Diwahyukan aku. Allah Ta'ala wahyu tak samalah. Jangan kata sama. Kalau kata Nabi Muhammad sama seperti kita, kita lalu jadi Nabi mudah. Apa kita tak jadi Nabi? Boleh tak? Nabi Muhammad supaya kita kau manusia biasa. Dah kalau manusia biasa jadi Nabi yang mudah. Apa tak jadi Nabi? Apa mu tak jadi Nabi? Kalau mu kata Nabi Muhammad sama seperti mu. Nabi Muhammad disuruh oleh Allah kata sama tu ala wajhi tawaddu', atas wajah nak tawaddu'. Tapi tak nafi kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak sama dengan kita. Tak sama. Macam kita sama tak dengan orang ramai? Kelebihan Allah Ta'ala bagi tak sama. Ada orang kelebihan tu bagi harta banyak, anak tak ada. Ada orang kelebihan Allah Ta'ala bagi anak beriuk, kak 20 ekor anak, harta tak ada. Ada macam-macam. Ada orang Allah Ta'ala beri ilmu, Allah Ta'ala tak beri amal. Ilmu dia Allah tak kira lah, banyaknya kitab, banyaknya boleh ceramah, banyak boleh mengajar, tapi beramal taklah mana. Ada juga. Ada orang Allah Ta'ala bagi amal dia banyak, ilmu sikit, macam-macam. Macam-macam kelebihan ini semua ni Allah Ta'ala yang bagi, tak sama. Jangan dikata Nabi kita sama seperti kita, jangan. Tuhan suruh Nabi kata, bukan Tuhan suruh mu kata ke Nabi tu sama dah. Tuhan suruh Nabi kata ke kita. Nak faham boleh? Bukan Tuhan suruh kita kata ke Nabi. Ya jadi tak faham ayat Quran. Qul, kata hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarum mislukum yuha ilai, sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu, tetapi aku diwahyukan oleh Allah. Tak sama dalam ni baca ayat Quran tak faham dia ni. Dia kata Tuhan suruh kita kata Nabi Muhammad sama supaya kita. Tuhan suruh Nabi Muhammad tu kata. Dia ni bukan suruh kita tu kata ke Nabi Muhammad. Bila masa mu diturun wahyu atasmu, ada. Jadi duduk pening gitu. Jangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul makhluk alal itlaq, karena semulia-mulia, seafdal makhluk tanpa dikait. Itlaq nak banding dengan arsyur rahman, Nabi kita Muhammad yang paling mulia, tak kira dengan makhluk apa sekalipun. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi alhamdulillah, puji-pujian itu bagi Allah Ta'ala. Habis itu siapa Allah Ta'ala?
Tuhan yang menerangkan, Tuhan yang menerangkan hati-hati kekasihnya. Yang sepatutnya Tuhan yang menerangkan akan segala hati-hati, Tuhan yang menerangkan akan segala hati-hati kekasihnya, kekasih Allah, terang-terang tu dengan nur iman, dengan cahaya iman, cahaya kepercayaan. Ini orang panggil bab tasbih belaka ni. Nur iman makna cahaya, iman yang diserupakan seperti cahaya. Ini kita sambung mula pula lah. Tak cekak mana lagi. Siapa betul tak ada ni. Jeng jalan. Nah. Kita berhenti di puji-pujian itu bagi Allah. Qamah situ. Kemudian kita akan sambung pula Tuhan yang menerangkan hati-hati kekasihnya Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansuril Islam wal mujahidin fi Palestin wa fi Suria wa fi Misr wa fi Yaman wa fi Myanmar wa fi Fattani wa fi Indonesia wa fi biladina Malaysia wa fi kulli makan wa fil ardil Islam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.